Selamat pagi dan salam hormat. Hari ini Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 17 Januari bersama saya, Bumawin. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan supaya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di seluruh Sarawak kecuali Sibu. Pada sidang media harian di Kuching, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Sugambas memberitahu keputusan telah dibuat setelah menilai situasi kes positif di Sarawak yang kian meningkat. Dato' Ahmad Douglas menjelaskan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu telah berkuat kuasa semalam hingga 29 Januari depan dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di bahagian-bahagian lain di Sarawak berkuat kuasa 18 Januari hingga 31 Januari. Pada sidang media yang sama, beliau memaklumkan pengoperasian institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di kawasan PKP dan PKPB Sarawak. Sesi persekolahan secara bersemuka hanya akan melibatkan murid yang akan menduduki peperiksaan SPM, Sijil Vokasional Malaysia SVM, Sijil Kemahiran Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan Diploma Vokasional Malaysia DVM tahun 2020 dan 2021 serta peperiksaan antarabangsa yang setara. Murid sekolah berasrama penuh dan asrama sekolah harian yang akan menduduki peperiksaan tersebut dibenarkan pulang ke asrama bermula semalam selaras dengan pengumuman KPM sebelum ini. Selain itu, semua murid sekolah rendah prasekolah tahun 1 hingga tahun 6 dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 di sekolah menengah di kawasan PKP dan PKPB Negeri Sarawak akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah mengikut kesesuaian guru dan murid mulai 20 Januari. Ketetapan ini juga terpakai kepada murid semester 2 SVM dan semester 2 DVM tahun 2020 di Kolej Vokasional Negeri Sarawak. Dalam pada itu, beliau memaklumkan semalam terdapat 69 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 2,049 kes. Daerah Sibu mencatatkan 30 kes tertinggi dengan 29 kes melibatkan kluster Pasai dan 1 kes yang menjalani saringan kendiri di fasiliti kesihatan swasta. Kluster Pasai terus menunjukkan peningkatan jangkitan dengan 46 penambahan kes semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 556. 3 lagi hotel di Sibu akan dijadikan pusat kuarantin bagi penumpang penerbangan yang masuk ke Sibu dari Semenanjung dan Sabah. Mendedahkan perkara itu, Ahli Dewan Negara Senator Robert Lau Hui Yu berkata, pemilik hotel tersebut telah menyatakan persetujuan menjadikan hotel berkenaan sebagai pusat kuarantin. Jelasnya dengan pertambahan 3 buah hotel tersebut, sebanyak 450 buah bilik akan tersedia untuk dijadikan pusat kuarantin. Ketika ini, hanya 3 buah hotel di Sibu membenarkan hotel mereka digunakan sebagai hotel kuarantin, iaitu Hotel Premier, Hotel Kawan dan Sarawak Hotel. Beliau ditemui media selepas penyerahan pelitup separuh muka kepada penduduk dari 20 rumah panjang yang dikenakan sekatan perjalanan di kawasan Pasai Siong. Lebih 6,000 pelitup separuh muka itu diagihkan kepada penduduk di kawasan tersebut. Dalam pada itu, Senator Robert Lau berkata bekalan makanan asas kepada penduduk yang dikenakan sekatan perjalanan itu akan dihantar oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat sekali setiap minggu. Bagi penduduk yang mahu keperluan peribadi lain, mereka akan memesan barangan itu kepada saudara mara sebelum dihantar ke pos kawalan di simpang kawasan tersebut untuk diambil. Dalam pada itu, beberapa buah hotel dan bangunan akan dijadikan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah COVID-19 di Miri bagi menampung jumlah pesakit COVID-19 yang meningkat. Pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong berkata, Hospital Miri memperuntukkan 70 katil untuk pesakit COVID-19. Dr. Jack berkata pesakit yang akan dirawat di pusat kuarantin dan rawatan rendah risiko COVID-19 adalah mereka yang berada dalam keadaan stabil. Katil untuk COVID hospital ada lebih kurang 70 lebih. Okey, tetapi pesakit kita telah mencecah 200 lebih. Okey. Jadi yang selebih pesakit ini kita terpaksa kita akan hantar kepada pusat-pusat kita panggil sebagai pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah COVID di luar hospital.
Bila tu? Sekarang Kampung Sukan sebenarnya dah dijadikan sebagai PKRC, Kampung Sukan Petronas, ya. Tetapi kita dapati Kampung Sukan punya kapasiti tak cukup, jadi kita telah pun mendapat lagi beberapa buah hotel yang akan diguna pakai sebagai PKRC juga. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri di Miri. Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan SK Matu Baru ditutup secara rasmi petang semalam berikutan bencana banjir yang semakin pulih di Kampung Bintawak Hilir. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu sebanyak 40 keluarga melibatkan 156 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat tersebut pulang ke rumah masing-masing. Keadaan cuacanya walaupun hujan masih ada, tapi keadaan air laut sudah pun turun, air sungai pun rasanya dah pun turun, jadi rasanya selamat untuk mereka balik ke rumah masing-masing. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui pemberita selepas melawat dan menyampaikan bantuan keperluan peribadi kepada penduduk terjejas banjir di PPS SK Matu Baru di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan sebanyak 12 roro bin atau tong sampah berkapasiti besar akan disediakan di perkampungan seberang hilir bagi menampung longgokan sampah akibat banjir. Ujarnya roro bin tersebut diharap dapat memudahkan orang ramai membuang sampah sebagai tambahan kepada tong sampah sedia ada yang tidak mencukupi untuk sisa buangan yang bertambah selepas banjir melanda. Kejadian banjir yang melanda beberapa kawasan di sekitar Kuching meninggalkan kesan mendalam terhadap mereka kerana beberapa tahun sebelum ini tidak pernah berlakunya banjir seteruk 2 hari lepas yang menjejaskan kediaman dan barangan rumah. Selepas 2 hari kediaman dinaiki air, petang semalam, mereka mula membersihkan rumah ekoran keadaan banjir di beberapa kawasan di Kuching beransur surut. Tinjauan kami di beberapa lokasi di Kuching mendapati penduduk yang terjejas banjir mulai sibuk membersihkan kediaman mereka setelah kediaman mereka dilanda banjir sejak Khamis lepas. Hasil tinjauan juga mendapati ekoran cuaca baik hari ini antara sebab para penduduk mula bersemangat melakukan kerja-kerja pembersihan rumah. Alhamdulillah lah, sebab hari tu dapat kita kami orang ngemas lah, especially dah kapet, dah sofa memang kena basah lah, masih dapat diselamat lagi lah, memang air naik. So banyak barang-barang yang rosak? Barang rosak macam dah peti ais yang ada sikit dua saya dapat diselamat lah. Hari tu kami bercuci di dalam nun semua bilik pun 3 bilik semua masuk air, and then dah luar-luar tu dikemas, kayak barang yang basah-basah semua dah di noya juga lah, cuci juga lah. Belumlah pasang sudah solut sudah. Jadi itu kali memang tinggi lah ni lah, sudah masuk rumah sudah. Lekat mau 1 kaki rumah. Yang kalau dapat naik tinggi-tinggi lah, kalau tiap apa boleh buat yang kursi semua sudah dalam air sana. Alhamdulillah lah. Tapi banyak juga lah kata orang dugaan di situ lah. Si sangka-sangka juga hari ketiga kan air terlalu deras. Jadi siapa ulang apa banyak barang rosak tu. Walau bagaimanapun, penduduk terutama mereka yang tinggal di kawasan rendah diingatkan untuk terus berjaga-jaga. Ekoran Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sarawak iaitu di Kuching, Serian Semarahan, Seri Aman Betong, Serikeh, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. 6 warga Indonesia termasuk seorang warga tempatan ditahan sepasukan anggota Pasukan Gerakan Am PGA ketika melakukan op benteng COVID-19 di sekitar perbatasan Sarawak, Kalimantan, Indonesia. Menurut Ketua Polis Daerah Surian DSP Azwandi Anis, 4 daripadanya ditahan dalam sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Kereta tersebut dipandu seorang warga tempatan berumur 29 tahun di kawasan ladang kelapa sawit Jalan Mongko Serian yang bergerak menghala ke arah Serian dalam keadaan mencurigakan pada pukul 7.50 pagi.
Susulan penahanan tersebut, seorang lelaki warga negara Indonesia yang menaiki motosikal mengaku merupakan ketua kepada kumpulan Indonesia yang ditahan. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati kesemua mereka yang mempunyai pasport yang disyaki telah tamat tempoh dan berumur dalam lingkungan 21 hingga 46 tahun, berasal dari Pontianak dan Singkawang, Indonesia, dipercayai masuk ke Sarawak untuk mencari pekerjaan. Suspek warga tempatan ditahan reman di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012 dan disiasat di bawah Seksyen 26A Anti-SOM 2007, sementara 6 warga Indonesia yang ditahan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959-63. Mayat lelaki yang hilang selepas hanyut di Sungai Sarawak pada Khamis lepas ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 12.15 tengah hari semalam. Mangsa Awangku Sahiful Awangku Sazali, 33 tahun, ditemui terapung 2.8 km dari lokasi mangsa dipercayai jatuh ke dalam sungai. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Umum Sarawak oleh pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, abang mangsa Awangku Indra Bijaya berharap orang ramai, khususnya di media sosial, tidak mengeluarkan pelbagai spekulasi tentang punca kejadian itu. Tolong jangan membuat spekulasi yang bukan-bukan. Benda yang terjadi ini bukan yang kita mahu. Tolong jagalah aib kedua pihak. Itu saja yang saya mohon. Terima kasih. Dalam kejadian, kira-kira 12.50 tengah hari Khamis lepas, mangsa hilang dihanyutkan arus deras ketika cuba menyelamatkan teman wanitanya yang jatuh ke dalam Sungai Sarawak berhampiran Kubah Ria. Mangsa perempuan berjaya diselamatkan. Baik saudara, sekian berita Pagi Sarawak. Berjaga-jaga dan utamakan keselamatan diri lebih-lebih lagi ketika banjir melanda. Terus patuhi SOP COVID-19. Kita masih belum menang. Dengan itu, saya Bumawin. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.